Baiklah, jam telah menunjukkan jam 3 petang. Jadi saya akan mulakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Yang berusaha Dr. Nur Rahim bin Ibrahim selaku Pengetua Kolej Tun Hussein On, yang dihormati Dr. Fatin Nabila binti Rasli, speaker bagi program Nak Sambung Ketak, yang dihormati Majlis Fellow Merbawan, Jawatan Kuasa Kolej Mahasiswa serta hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke program KOQ KTHO Siri 1 iaitu program Nak Sambung Ketak. Bersyukur kita kehadirat ilahi dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini bagi meraikan program ini. Serba sedikit mengenai program ini ialah program ini objektif utamanya adalah untuk memberi pendedahan tentang pembelajaran di peringkat ijazah dan juga Dr. Falsafah. Ijazah sarjana dan Dr. Falsafah, maafkan saya. Speaker jemputan kita pada hari ini ialah Dr. Fatin Nabila binti Rasli. Dr. Fatin merupakan anak kelahiran Tanjung Malim Perak dan menetap di Baling Kedah. Beliau mempunyai ijazah sarjana muda Sains Geoinformatik dan juga ijazah sarjana dan Dr. Falsafah dalam bidang Sains Remote Sensing. Semua dia ada, mantap. Jadi, tanpa membuang masa, kita menjemput Dr. Fatin untuk berkongsi pengalaman beliau sepanjang beliau mengambil ijazah sarjana dan juga Dr. Falsafah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yeah. Doktor, mute tu doktor. Gitu. Hello? Dengar, mantap. Boleh dengar ke? Boleh doktor. Okey, terima kasih Danish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak kenalkan diri, saya Fatin Nabila binti Rasli. Tapi sebelum saya meneruskan saya punya sharing session ni, boleh tak kalau saya nak bahasakan diri sebagai Kak Fatin ataupun Kak Yung lah. So kita rasa macam mesra, rasa dekat sikit lah dengan audiens semua kan. Okay, selepas ni saya akan bahasakan diri sebagai Kak Yung Kak Yung. Boleh tak Kak Yung? Boleh Kak Yung. Okay, terima kasih. Okay, first terima kasih kepada JKM, KTHO sebab sudi menjemput Kak Yung sebagai panel dan speaker pada hari ini untuk share Kak Yung punya perjalanan lah dari ijazah, master, PhD, macam mana cara perjalanan Kak Yung ke arah postgraduate tu. Okey, dan topik hari ni adalah nak sambung ketak. Okey, sebelum nak sambung ketak tu, sebelum kita menjawab soalan yang besar ni, Kak Yung akan share lah apa yang ini berdasarkan apa Kak Yung punya pengalaman lah. So apa yang Kak Yung akan cerita ni, apa yang terjadi kepada Kak Yung, dan kalau pandangan apa-apa pun, apa yang Kak Yung alami dan apa yang Kak Yung harungi lah sampai ke tahap ni. So kalau ada apa-apa soalan ke ataupun rasa nak share juga ke sesuatu apa-apa kat sini, Kak Yung persilakan lah, Kak Yung open je lah. Kita buat two-way communication lah, kalau boleh Okay, first Kak Yung ni orang cakap dah boleh kata student veteran lah kat sini sebab Kak Yung daftar dulu tahun 2009. 2009 korang kat mana?
Kak Yung waktu 2009 Kak Yung dah datang datang UTM, melanjutkan pelajaran dalam sains geoinformatik. Geoinformatik ni berkaitan bidang geografi lah kalau yang tak tahu. Geografi dan juga information. Maksudnya guna teknologi komputer untuk dapatkan ilmu tentang geografi dan bumi. So tu sedikit sebanyak Kak Yung punya course lah. And then Kak Yung punya master Kak Yung adalah remote sensing. Okay, kenapa Kak Yung ambil master remote sensing? Sebab ramai juga tanya macam kenapa tak sambung geoinformatik juga? Okay, yang ni Kak Yung nak cerita sikit lah yang terjadi pada Kak Yung waktu tu. Kak Yung start sebagai ijazah geoinformatik. Tapi sebab Kak Yung punya, waktu tu Kak Yung nak cepat-cepat habis tau. Kak Yung nak cepat, maksudnya Kak Yung after Kak Yung ijazah, Kak Yung plan nak kerja. Kak Yung tak rasa pun nak sambung. Itu Kak Yung punya pengalaman lah, Kak Yung punya pengalaman waktu tu. So Kak Yung bila waktu tu requirement, sebab Kak Yung punya cita-cita dulu ni sebab nak jadi lecturer, Kak Yung plan nak jadi lecturer. Dulu requirement kalau nak jadi lecturer at least kau kena ada master. So Kak Yung fikir okay nak cepat habis master. Tadi Kak Yung cerita sikit macam mana perjalanan ke PhD tu. Dia ada fast track, dia ada cara konvensional. Nanti Kak Yung cerita detail sikit tapi Kak Yung akan cerita yang pasal Kak Yung dulu Kak Yung punya master adalah kita panggil mixed mode. Maksudnya kita ada kelas dan juga kita ada research. So gabunglah Kak Yung ada 3 SEM, 2 SEM sebagai kelas, 1 SEM untuk buat research. So bila ambil kelas master ni, dia jadi lebih cepat sikit lah kita punya perjalanan tu. Maksudnya dalam tempoh setahun setengah dah boleh habis master. So Kak Yung fikir okey lah, habis je ijazah ni, sambung lagi setahun atau setahun setengah, Kak Yung dah boleh apply lecturer juga. Macam tu lah, tu Kak Yung punya mindset waktu tu lah. And then Kak Yung sambung pada tingkat PhD. Okay, PhD Kak Yung pun sama ambil remote sensing. Okay, kenapa Kak Yung tak ambil geoinformatik? Sebab waktu tu bila kita ambil kelas, contoh bila kita ambil kelas, student master dia akan join kelas ijazah juga tau. So waktu tu Kak Yung dinasihatkan oleh orang office, dia kata why not you ambil a different background tapi still related. So maksudnya dia tak galakkan Kak Yung ambil geoinformatik juga lah sebab nanti end up waktu master Kak Yung kena masuk kelas bila ijazah juga. So sama je sebab Kak Yung dah masuk kelas ijazah dulu kan. So dia kata ambillah remote sensing. Ambil remote sensing so at least Kak Yung ada 2 background. Sebab kelas sama je, melainkan kalau Kak Yung ambil research, dia Kak Yung boleh continue research dalam geoinformatik juga. So itu sedikit sebanyak lah macam mana Kak Yung boleh ada 2 background which is ijazah geoinformatik tapi master dengan PhD adalah remote sensing. Okay, sebelum tu Kak Yung nak cerita sikit lah pasal remote sensing sebab benda ni memang betul-betul terjadi tau. Betul-betul terjadi bila Kak Yung balik kampung, biasalah pakcik-pakcik, makcik-makcik dia tak tahu kau. Dia ada certain course dia tak tahu. So dia tanyalah Kak Yung, remote sensing, hang ambil course apa? Kak Yung cakap lah, saya ambil remote sensing. Dia kata, oh hang buat remote control ke? Sampai macam tu Kak, orang tak kenal Kak Yung punya course ni. So Kak Yung macam, Kak Yung cakap lah, oh remote sensing tu just nak kaji bumi, macam mana cara kita dapatkan data untuk kaji dan dapatkan ilmu tentang bumi, kita panggil earth science lah, sains bumi. Tapi pada tahun 2014, kalau korang ingat lah kan, waktu tu ada kes MH370. Okay, disebabkan kapal terbang MH370 tu hilang. Waktu tu start course Kak Yung dikenali jugalah sebab profesor-profesor yang geng remote sensing ni dipanggil ke Astro Awani, ke TV3, ke banyak-banyak station ni lah TV untuk jelaskan macam mana remote sensing ni boleh mengesan objek. Remote sensing ni kita panggil penderiaan jauh tau. Ni Kak Yung cerita sikit lah sebab ramai je tak tahu Kak Yung punya course ni. So Kak Yung nak kenalkan alang-alang kat sini kan. Remote sensing ni kita detect dari jauh objek yang ada kat bumi. Dia adalah detect dari jauh guna satellite dan kalau ada dekat kita pakai drone, UAV kita pakai drone. Drone tu salah satu cara macam mana remote sensing dapatkan data di bumi. Okay, itu sedikit sebanyak lah tentang Kak Yung. Macam mana, kenapa Kak Yung ada different background untuk ijazah, master dan juga PhD. Okay, perjalanan ke PhD ni kalau adik-adik nak tahu, dia ada 2 cara tau. Okay, yang ni Kak Yung boleh explain sebab mesti ada daripada korang yang macam tengah terfikir lah, lepas ni macam nak sambung master. Lepas tu yang contohlah ni mesti akan budak-budak especially adik-adik 4th year lah, mesti akan macam
nak sambung ke nak kerja nak sambung ke nak kerja, mesti korang ada apa orang cakap dilema tu kan. Okey. Kat sini Kak Ayu bukan nak tolong korang decide ke apa, tapi Kak Ayu nak bagi panduan ataupun apa perjalanan ataupun cara untuk kita pergi ke arah tu so that you guys yang boleh buat pilihan sendiri. Kak Yung hanya tolong bagi guide tapi Kak Yung tak akan tolong decide ke apalah kat sini. Untuk menjawab nak sambung ke tak tu adik-adik sendiri yang kena decide lah, sebab tu apa orang cakap pilihan hidup kita masing-masing kan. Tapi Kak Yung di sini sebagai orang yang cuba dan nak share apa pengalaman Kak Yung so that adik-adik ada sedikit apa orang cakap ada sedikit ilmu lah sikit nak tahu macam mana cara nak pergi ke arah tu. Okey ya. Kalau nak ke PhD ni ataupun ke master, okey, kita ada dua cara tau. Kita panggil conventional dan juga fast track. Macam dulu, kalau katalah dalam tempoh ijazah, adik-adik dapat first class degree. So yang first class ni, kita dia boleh interview, dia boleh apply dan interview untuk straight terus ke PhD. Dia boleh terus ke PhD. Kita panggil fast track lah. So muda-muda dia dah terus dapat sambung PhD dah. Tapi selalunya lah ini cara yang biasa orang buat lah. Dia dari degree, dia buat master dan dia baru dia pergi ke arah PhD. Dan juga waktu buat master tu juga dia ada 3 jenis lah. Sama ada dia nak buat full research, buat top course tu kelas lah, totally kelas. Dan juga gabung dua, kita panggil mixed mode. Maksudnya ada kelas 2 sem, 1 sem lagi buat thesis. So Kak Yung ambil yang ada 2 kelas, 2 sem kelas dengan 1 sem untuk thesis yang mixed mode tu. Okay. Macam mana kita nak decide? Okay, ini satu persoalan lah. Apa nak decide buat master apa itu salah satu concern lah yang adik-adik yang even Kak Yung dulu pun macam nak ambil kelas ke, nak ambil research lah. Okay, ini cara macam mana kita nak jawab lah benda tu. Macam Kak Yung, kita kan selalu kita tahu kan perangai kita macam mana kan. Okay, Kak Yung ni bukan yang rajin sangat tau. So yang tu Kak Yung admit lah. Kak Yung admit sebab waktu kelas, waktu ijazah dulu biasalah ada perangai-perangai yang tak berapa okay kan. So Kak Yung tahu Kak Yung bukan that hardworking type. So Kak Yung cakap, okay lah aku buat kelas lah. At least kalau kelas kita macam disiplin tau. Kita macam disiplin, kita ada timetable sama macam degree. Tapi Kak Yung punya course, dia depend pada course juga. Kak Yung tak pasti course-course lain, tapi macam course Kak Yung yang dekat Fakulti Alam Bina Ukur ni, kita orang just ada full research ataupun top course. Tapi top course ni pun dia ada thesis 1 sem lah, atau kita panggil mixed mode lah. 2 sem kelas dengan 1 sem research. So Kak Yung decide nak ambil yang kelas. Sebab apa? Kak Yung nak habis cepat. Sebab Kak Yung nak kerja. Okay, itu Kak Yung punya concern dulu lah waktu Kak Yung umur 23 tahun. Aku nak kerja. Waktu tu Kak Yung fikirlah, Kak Yung nak kerja cepat tapi nak sambung master sebab waktu tu plan nak jadi lecturer. So dulu requirement nak jadi lecturer kena ada master. Itu dulu Okay. So that is how Kak Yung pilih. Itu cara Kak Yung pilih lah. Mode apa yang Kak Yung nak untuk master. Tapi ada setengah orang dia tak rush tau. Dia tak rush dan juga dia nak macam master dia sendiri, fleksibel untuk dia. And mostly orang-orang macam ni dia akan go for research lah. Dia akan go for research yang full time. Tapi research full time ni dia setiap apa yang kita ambil ni, setiap apa yang kita decide, dia adalah pro and cons dia. Okay, selalunya kalau orang yang ambil research ni mungkin dia yakin lah dengan diri dia boleh siapkan benda ni, dia ada milestone dia boleh achieve ini dan tempoh ini dan tempoh ini. Tapi kalau dia tak betul-betul disiplin waktu dia buat master tu, dia boleh drag lebih pada 2 tahun. Maksudnya 2 tahun tu kita kata optimum time lah untuk master. Tapi it can go for 3 to 4 years kalau kita tak betul-betul apa orang cakap disiplin lah waktu kita buat research kita tu. So itu salah satu cara jugalah kita kenal diri kita dan kita go for apa yang kita rasa kita boleh buat. Okay, sebab Kak Yung tahu Kak Yung macam mana, so Kak Yung ambil yang master kelas tu. So itu juga salah satu cara lah macam mana you guys nak decide nak buat master secara research ke ataupun secara kelas. Tapi yang research yang kelas ni dia memang habis cepat tau. Dia memang habis setahun setengah pun dah boleh habis. Cuma kelas dia terlalu pack. Dia macam ibarat kau ambil degree, kau ada kelas yang banyak-banyak kan. Tapi bila master, kelas tu macam double tau.
macam pagi, petang dan setiap hari kau ada kelas, weekend kau kena buat thesis. Macam tak ada masa rehat pun lah, tapi kau harus cepat. So ada pro and cons. So macam mana you guys rasa you guys boleh cope dan boleh comprehend benda tu, pilihlah yang mana sesuai dengan diri. Okay. And then, kenapa? Apa yang buat Kak Yung motivate nak sambung? Okay, macam Kak Yung cakap tadi lah. Macam Kak Yung cakap sebab Kak Yung, waktu tu Kak Yung nak jadi lecturer. So, requirement lecturer waktu tu, dia kena ada master. Okay, and then, bila end of my master, okay, yang master ni pun, sebenarnya waktu untuk buat research tu, Kak Yung sebenarnya dipropose oleh seorang lecturer ni lah. Dia waktu tu Kak Yung ingat lagi, SEM 2 exam, waktu Kak Yung start nak tulis nama tu, tiba-tiba lecturer ni datang cakap lah, can I propose you to be my research student? So tu salah satu cara lah macam mana kita dapat supervisor. Either kita boleh approach dia ataupun lecturer tu sendiri akan datang approach kat kita. Sebab kemungkinan kita ada background yang dia rasa macam boleh siapkan ataupun boleh buat tajuk yang dia propose tu lah. Okay, so that is how I get my supervisor lah waktu tu. Okay, and then motivasi. Sebenarnya apa yang motivate Kak Yung dan kenapa Kak Yung nak sambung belajar? Okay, kat sini kan sebenarnya macam mana kita nak tahu ataupun macam mana kita decide kita nak sambung belajar tu, Kak Yung rasa lah ni Kak Yung punya personal opinion lah. Dia macam ikut lah tujuan kita, matlamat kita, keperluan, lepas tu kehendak kita dan lagi satu Kak Yung cakap lah, happiness kita. Okay, first tanya diri you sebenarnya ni nak sambung ke tak? Okay, first nak sambung ke tak? And then rasa perlu tak? Itu keperluan tak untuk kita? Sebab tak semua orang nak sambung belajar. Kalau tanya Kak Yung memang nak sambung. Tapi kalau kita tanya orang, tak semua orang rasa sambung belajar tu keperluan untuk dia. Dan setiap orang dia punya tujuan hidup dia pun lain. Semua orang macam habis je degree, aku nak kerja. Okay, mungkin dia ada kekangan dia sendiri lah. Contoh Kak Yung bagi. Ada orang ni, mungkin dia someone yang perlu bagi family dia, jaga family dia ke, ataupun sara family dia ke apa. So orang macam ni selalunya dia tak akan go for further study lah. Dia tak akan sambung. Dia fikir lepas ni aku terus sambung belajar. Okay, tapi ada semua orang dia rasa nak sambung belajar. So dia motivasi untuk dia dan tujuan dia kenapa dia nak sambung belajar, sebab mungkin dia nak capai apa yang lebih tinggi untuk dia. Ataupun contohlah macam nak jadi lecturer dulu, kau kena ada master. Okay, sebab tu kau sambung belajar. Tapi semua orang dia terus nak kerja. So lain orang, kena ingat lain orang, lain dia punya happiness, lain dia punya matlamat, lain juga dia punya kehendak. Tak semua orang nak apa yang kita nak. So itu juga salah satu cara lah kita nak tahu kenapa kita sambung belajar. Tanya diri kita, sebenarnya tanya diri kita sebab nanti kita yang akan buat benda tu tau. Okay, orang selalu cakap lah selama Kak Yung sambung master PhD ni, orang selalu cakap benda ni lah. It's a long and lonely journey. Okay, kita kata long journey tu sebab kita tak tahu apa akan jadi lepas tu. Maksudnya dalam tempoh kita belajar tu ada je kekangan, ada je cabaran, ada je halangan yang akan datang kat kita tau. Dan lonely journey tu sebab kita sendiri yang kena decide, kita sendiri yang kena hadapi benda tu. Sebab tu research kita, apa pun jadi kat research kita tu, kita yang kena habiskan, bukan orang lain. So itu macam mana kita nak hadapi long and lonely journey. So you have to have a really orang cakap strong mindset lah, ataupun your strong self untuk hadapi apa je yang akan jadi dalam tempoh kita punya journey yang postgraduate ni. Okay, so macam mana Kak Yung start boleh sambung. Okay, macam ni apa yang buat Kak Yung lebih motivate untuk sambung tu, first waktu end of my master, waktu tu Kak Yung dah tengah siapkan thesis lah dalam Januari 2015. Sudah lama lah Kak Yung punya habis master tu kan. Okay, Januari 2015 waktu tu Kak Yung tengah tulis thesis untuk master. Dan Kak Yung cakap betul lah, Kak Yung tak plan langsung untuk sambung PhD. Memang Kak Yung tak pernah terfikir pun sebenarnya. Tapi waktu tu, kalau adik-adik nak tahulah, waktu tu kerajaan Malaysia dia nak ramaikan graduan master dan PhD tau. Sebab dulu tak ramai sambung belajar sebenarnya. So bila diorang nak ramaikan orang, bila diorang nak ramaikan
graduan ni, so dia buka beasiswa. Waktu tu dia buka sebagai My Brain 15. So tepat-tepat lah waktu Kak Ayu nak habis belajar kan tahun 2015 kan. So waktu tu dia buka beasiswa, siapa nak sambung PhD dia boleh bayarkan, kerajaan bayarkan yuran dan juga dapat duit elang bulanan, bulan-bulan sebanyak 2,300. Okey, tu Kak Ayu boleh cakap lah, kewangan sebenarnya salah satu sebab ataupun salah satu reason yang kuat lah untuk someone to decide sambung belajar. Sebab sebenarnya kan kalau macam orang cakap lah duit tu penting kan, tipu lah. Dia bukan kita nak materialistik ke apa, tapi kita kena realistik. Kita kena tahu, contohlah jadi something ke in the future kan. Kalau kita tak ada duit untuk survive, kita pun susah tau. Memang orang cakap passion will keep you going. Tapi kalau passion, okay passion tu penting lah, memang penting pun. Tapi kalau kita ada masalah kewangan pun untuk kita punya pengajian, sometimes benda tu sangat downkan kita. In fact sebab Kak Yung ramailah, maksudnya banyaklah pengalaman keliling Kak Yung. Ramai juga yang quit sebab kewangan. Sebab dah terlalu orang cakap apa, terdesak dan susah lah, jadi susah. Sebab bila nak bayar yuran yang sekaligus 3-4 ribu tu, benda tu sangat orang cakap membebankan lah. Mungkin pada awalnya dia kata tak apa, okey. Tapi sometimes kita tak tahu kan apa yang terjadi, mungkin ada kekangan lain. So benda tu menyebabkan dia terpaksa quit di tengah jalan. Okay, so tu salah satu orang cakap apa yang motivate Kak Yu juga, sebab Kak Yu tahu Kak Yu ada yelah sumber kewangan yang boleh tolong Kak Yu sambung PhD tu. Okay, itu pada waktu Kak Yu tahu. So pada waktu Kak Yu tu macam dikira macam rezeki jugalah waktu tu, rezeki. Sebab orang cakap sambung belajar ni pun rezeki juga. Okay, waktu tu rezeki sebab kerajaan buka pada waktu Kak Yu nak sambung belajar. So itu motivate Kak Yu, okay aku waktu tu Kak Yu nak kerja tau, sebab waktu tu Kak Yu dah start beli kereta. So bila kita ada komitmen, kita macam tak kira aku nak kerja juga sebab tiap-tiap bulan aku kena bayar ni. Tapi waktu tu again, lagi sekali supervisor Kak Yu propose lah, dia cakap why not you sambung PhD, dalam masa yang sama you buat, dapat duit dan dalam masa yang sama you dapat doctorate. Waktu tu Kak Yu rasa that was the better offer lah. So daripada awal yang Kak Yu tak plan, waktu tu Kak Yu nak apply lecturer Unimed tau kat Perlis. Sebab waktu tu master boleh jadi lecturer tau. Tapi hasrat kerajaan juga nak ramaikan graduan PhD, kawan Kak Yu yang ada master buat jadi lecturer tau. So dia pun kena buat PhD after jadi lecturer. So Kak Yu ni ada satu ni lah orang cakap personality, macam Kak Yu rasa macam kalau nak buat habiskan terus, betul kau nanti kau settle down je. So Kak Yu fikir tak apalah, lalang kan dah dapat beasiswa, lepas tu supervisor pun dah approach, macam kita rasa macam motivate lah untuk sambung PhD. So itu perjalanan Kak Yu ke PhD lah, dan macam mana benda tu boleh motivate Kak Yu untuk sambung PhD. Dan waktu tu juga yang okeynya sebab dulu SPS UPM dia macam bagi peluang tau kat kita, awal-awal pendaftaran kita boleh bayar RM1,000 je. Dulu tu zaman Kak Yu lah, zaman 2015 dulu kan. Kita boleh bayar RM1,000 je waktu hari pendaftaran, dan kita boleh bayar yang selebihnya selepas dapat beasiswa. So Kak Yu rasa macam perjalanan untuk Kak Yu start tu pun sebenarnya agak mudah. Okay, so itu yang Kak Yu macam lagi Kak Yu rasa nak sambung belajar. So itu adalah motivasi lah. Motivasi dan kenapa Kak Yu nak sambung belajar. And then lagi satu sebab Kak Yu, ni Kak Yu punya pengalaman Kak Yu sembang lah, Kak Yu sembang, I talk to my parents, tanya mak ayah macam in case jadi apa-apa semua kan. Okay tak untuk diorang support Kak Yu, lepas tu diorang okay tak perjalanan Kak Yu nak sambung. Dan mak ayah Kak Yu tahu Kak Yu punya cita-cita nak jadi lecturer lah apa semua ni, dan diorang memang sangat support lah, diorang sangat sokong. So Kak Yu rasa itu lagi penguat lah bila dia macam, bila mak ayah kita sokong kan apa yang kita buat, so kita pun rasa happy. Bila kita rasa happy, kita pun rasa nak bagi diorang happy. Bila diorang pun happy, kita pun rasa happy nak buat sesuatu. So Kak Yu rasa, bukan Kak Yu rasa lah, bagi Kak Yu apa-apa pun bila parents, bila mak ayah kita restu kita buat sesuatu, itu lagi menjadikan motivasi kita tinggi lah untuk buat sesuatu. So apa-apa pun dapatkan juga restu mak ayah. Okay. Lepas tu kan tadi kan ada kan orang yang sambung dari degree terus ke PhD, ada secara konvensional degree, master ke PhD. Okay, bagi Kak Yu, master ni adalah orang cakap transition stage lah. Sebab
Okay, dia macam mana nak cakap degree kita ni sangat berbeza dengan kehidupan postgrad tau. Okay, bila degree kita ada ramai kawan, kita ada assignment yang boleh buat ramai-ramai. Tapi bila kita dalam postgraduate journey, everything you have to do it by yourself. Okay, apa yang you kena buat, apa nature research, apa berkaitan research, semua you kena buat sendiri. Kita punya research dengan orang lain memang takkan sama, especially PhD, dia ada novelty dia. So kita, bagi Kak Yung, master tu adalah persediaan, macam persediaan daripada degree ke PhD. Sebab macam Kak Yung kan tadi Kak Yung cakap kan, Kak Yung ni bukanlah the hardworking type, bukan yang orang cakap student cemerlang sangat pun waktu degree dulu kan. Tapi waktu master, Kak Yung discover minat terhadap topik Kak Yung tu. Okay, lagi satu motivasi nak sambung belajar ni sebab salah satu dia minat. Bila kita minat topik research kita akan rasa seronok nak buat. Seronok nak teruskan research tu. Okay, macam contoh, Kak Yung dapat topik berkaitan dengan climate change, dengan sustainable environment. Okay, bila benda ni Kak Yung kaji, Kak Yung rasa seronok baca. Kak Yung rasa seronok. Benda yang waktu degree dulu Kak Yung tak tahu, Kak Yung dapat tahu waktu master. And then dulu Kak Yung punya SB dia macam tetapkan rules tau. Kak Yung ada weekly progress. Weekly progress tu setiap minggu kena report kat dia 10 jurnal. So Kak Yung kena baca 10 jurnal setiap minggu. Awal-awal kan Kak Yung rasa macam terbeban jugalah sebab kita tak biasa kan. Tapi once kita seronok dengan kita punya topik, kita rasa macam banyak benda lagi tahu kan. Tahu pasal benda ni, kita rasa happy. Okay, tu juga salah satu motivasi untuk kita keep the passion going lah sepanjang kita punya journey dalam postgraduate ni. So make sure you love and you like the topic. Okay, and then cabaran dan halangan. Okay, cabaran dan halangan ni memang macam-macam, sangat macam-macam. Tapi satu je, kita kena tanamkan mindset kita, what you start, you have to finish. Apa-apa pun yang kita start, kita kena habiskan juga. Macam dia kita awal-awal kita decide kan, kita suka topik tu, kalau jadi apa-apa, kita boleh manage tak benda tu, kita ada tak support system yang kuat untuk tolong kita kalau something bad happen to us. Okay, macam Kak Yung, okay contoh macam Kak Yung, Kak Yung dah sambung, kan tadi Kak Yung cakap kan 2015 kan Kak Yung dapat beasiswa. Okay, beasiswa ni dia sampai 3 tahun tau. So dalam tempoh 3 tahun ni Kak Yung dibayar yuran pengajian dan tiap-tiap bulan Kak Yung dapat duit macam gaji. So memang tak ada masalah. Tapi Kak Yung bukan nak main politik ke apa tau kat sini. Kalau adik-adik ingat lah tahun 2018 kita ada pilihan raya dan waktu tu kita ada pertukaran kerajaan kan. Okay, tempoh waktu tu Kak Yung tengah menunggu duit beasiswa yang final SEM lah. Waktu tu Kak Yung dijangka akan dapat 14K untuk Kak Yung survive for the rest of my semester lah. Tapi disebabkan pertukaran kerajaan ni, beasiswa tu dibekukan. So dia macam ibarat macam ni tau, kita tengah menunggu benda sampingan, kita tengah menunggu duit dapat tu untuk kita teruskan pengajian, tiba-tiba benda tu tak dapat. So bagi Kak Yung ni salah satu benda yang paling macam Kak Yung rasa susah lah nak terima. Bukan susah nak terima, dia macam aku tak ready kot benda ni, Kak Yung tak ready kot benda ni. Tapi macam kita tahu kita ada saving, tapi saving kita tu boleh last untuk berapa lama je kan. So bila benda-benda macam ni jadi, itu yang buat kita macam down tau. Waktu tu Kak Yung sangat down sebab Kak Yung fikir macam mana nak bayar yuran ni. Bila kita dah sampai ke umur yang macam kalau adik-adik sekarang pun, umur-umur sekarang mesti rasa macam tak nak minta duit mak ayah dah kan. Mesti dah ada perasaan macam aku tak disusahkan parents dah. Mesti ada perasaan tu kan. Apatah lagi waktu tu Kak Yung umur 28. Okay. So Kak Yung macam apa yang Kak Yung macam apa yang kita kena buat waktu tu. Waktu tu bila kita dah decide tadi kan, kita cakap passion kita nak habiskan apa yang kita start. Waktu tu Kak Yung fikir apa pun terjadi, Kak Yung kena cari juga jalan untuk Kak Yung habiskan. Kak Yung kena habiskan juga apa yang Kak Yung start. Sebab lagi pun dah waktu tu dah 3 tahun lebih kan, takkan Kak Yung tiba-tiba nak quit. Okay, so apa yang Kak Yung buat waktu tu, Kak Yung buat kerja part time. Okay, waktu tu Kak Yung buatlah apa-apa je yang boleh buat kerja part time. Kak Yung buat Grab, Kak Yung kena pergi office sebab supervisor Kak Yung dia memang nak kita masuk office tak untuk buat research. So 9 to 5 memang masuk office,
And then pukul 5 atau pukul 6 tu Kak Yung akan balik, makan, solat maghrib, solat isyak. So Kak Yung start buat Grab dari pukul 8 lebih sampai 1 pagi, 2 pagi. Macam tu lah. So itu bila kita dah terdesak, kita akan try juga tak untuk buat something. Waktu tu Kak Yung memang takut sebab perempuan nak buat Grab tengah-tengah malam dekat JB. Tapi sebab kita tahu benda tu kita nak buat. So kita yakin kita boleh dan kita rasa benda tu okey untuk kita buat. So Kak Yung teruskan. So ada jugalah Kak Yung jadi buat Grab, Kak Yung jadi tutor juga, pergilah one to one tutor kan. Adalah bagi tahu lah dekat lecturer kan, kita buat tutor apa semua. So lecturer hire lah Kak Yung jadi tutor untuk ajar anak-anak dia orang. Okay. Dan kalau macam siapa tahulah dekat JB dulu selalu ada expo baby tau, baby expo. Dia bayar agak best lah. Jadi cashier untuk 3 hari kalau dia bayar 500. So Kak Yung jadi cashier. So satu je, kita jangan malu nak buat something yang kita perlu. Kita jangan malu pun nak buat benda-benda tu. So ini adalah salah satu cara lah macam mana Kak Yung cuba tackle ataupun apa-apa halangan yang datang tu kita try overcome. Okay, dalam masa yang sama mestilah kita boleh cerita dekat family, tapi family mungkin ada masa dia boleh tolong. Dia ada part-part dia boleh tolong, tapi banyak juga benda yang kita kena buat sendiri untuk habiskan. Itu apa yang Kak Yung percayalah. Okay, lepas tu kalau ada semua orang tanya jugalah, okey tak sambung belajar sambil kerja? Okey, sambil kerja kat sini ni dia ada dua tau. Satu dia kerja yang memang kerja tetap ataupun tu kerja hakiki dia lah, dan sambil tu buat part time research, ataupun sambung belajar sambil kerja. Kerja part time yang macam Kak Yung cakap tadi lah. Kerja buat jadi cashier ke, apa-apa yang fleksibel lah. Okey, dia depend lah pada kita. Contoh kalau kita ada masa yang fleksibel macam supervisor benarkan you kerja, dia bagi apa-apa semua kan. So tak ada masalah pun benda tu. Tapi dia kena tengok jugalah nature kerja tu. Okey, Kak Yung ada beberapa experience lah. Kawan Kak Yung dia dapat kerja company. Okey, dia dah kerja. Tapi sebab keinginan dia untuk sambung master, so dia sambung juga. Okey, tapi dulu UTM ada sambung secara part time tau. Tapi rasanya sekarang dah tak ada. Maksudnya sekarang semua mode full time. So dah tak ada part time. Dulu kalau part time masa dia sangat panjang. So contohlah kalau dulu full time PhD 6 tahun. Part time PhD I think 8 tahun kot. 8 tahun ke 10 tahun, something macam tu lah. Memang sangat lama. Tapi kenapa dia bagi lama? Sebab dia tahu orang tu sambil kerja, sambil buat research. That's why dia buat lama macam tu. Tapi I think few years back lah, dia orang dah tak ada dah yang part time tu, semua full time. Okay. So full time ni boleh, tapi tengok kepada nature kerja kita tu. Contohlah kalau kerja kena turun site ke apa, memang tak akan buat dah research kita tu tak. Tapi kalau kita rasa macam masa kita tu fleksibel untuk kita sambil kerja, sambil belajar, so you go ahead. Tak ada masalah pun benda tu. Tapi akan sangat letih satu. Lepas tu fokus kita. Bayangkan kita yang full time student, ni Kak Yung dah tak tahu lah yang adik-adik macam mana kan. Tapi Kak Yung kadang-kadang ada je time yang Kak Yung macam, Kak Yung ada mood tapi Kak Yung tak ada idea. Kak Yung ada idea tapi Kak Yung tak ada mood. So macam kau nak buat something tu, kalau ada mood, ada idea ni memang the best lah. Memang boleh orang cakap nak fokus pun senang, nak buat apa-apa pun menjadi mudah. Tapi kalau someone bila dia macam letih, kita punya fokus pun macam makin kurang, cepat hilang. So itu adalah cabaran-cabaran lah kalau kita sambil kerja, sambil sambung belajar. Kalau nak menjawab patut atau tidak, depend. Dia apa-apa pun depend kepada kita, depend kepada nature kerja kita tu juga. Tapi kalau kita rasa macam bekerja tu penting untuk kita memastikan kelangsungan hidup, nak survive apa semua kan, dan you pun boleh tahan letih, boleh fokus cepat, tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Semuanya depend kepada orang. Okay. So bagi Kak Yung, kat sini lah. Setiap apa yang kita buat, contoh macam tadi kan Kak Yung cakap, Kak Yung sebenarnya tak plan pun nak sambung ke tak, master ke PhD ke apa kan. Tapi bagi Kak Yung, kalau pengalaman Kak Yung sendiri, Kak Yung memang suka set tau. Kak Yung suka set. Kak Yung nak jadi itu, Kak Yung nak jadi ini. Okay. Tapi sometimes ada setengah orang, dia kalau dia dah tetap benda tu, dia nak benda tu je. Okay, bagi Kak Yung, benda tu kita kena fleksibel tau, sebab waktu tu current situation mungkin akan berubah. So we have to set our goal, tapi dalam masa yang sama kita boleh
fleksibel. Maksudnya katalah benda ni kita tahu, benda ni takkan boleh. Kita tahu benda tu. So kita try change sikit. Our goals can change depends on current situation, depends on our time kan. So boleh cakap lah, life is full of choices. So you have to make choice, you have to choose well lah for you. Macam mana yang penting. Nak sambung ke tak? Ni menjawab lah, nak sambung ke tak? Bagi Kak Yung, cuba jawab dulu soalan yang one husband, four wife tu. 1H, 4W tu. How? How will I manage? Apa yang, katalah jadi something. Macam mana I nak manage benda-benda ni? What is my goal? Apa goal sebenar saya? Goal saya nak sambung ke tak? Okay, kalau saya sambung, apa yang saya nak capai? Jawab tu dulu. Betul when do I achieve this? Mungkin you ada milestone. Macam dulu Kak Yung, bila sambung kan, Kak Yung ada satu lah. Tapi ni personal punya lah. Kak Yung nak dapat doktor before 30. Kak Yung plan benda tu. Benda tu disebabkan Kak Yung ada goal yang macam tu. Kak Yung cuba juga dapat. Dan Alhamdulillah memang Kak Yung dapat benda tu. So apa-apa pun depend kepada kita. When do I achieve? Bila kita nak dapat benda tu? Who will help? Contohlah, kalau lah dikatakan jadi sesuatu yang tak berapa baik lah untuk kita, apa yang betul-betul ada dengan kita? Dan bagi Kak Yung, yang betul-betul ada dengan kita adalah family. Sebab itulah restu family tadi, restu mak ayah tadi penting. Kalau mak ayah kita support apa yang kita nak buat, benda tu jadi senang. Benda tu bukan jadi senang, dia macam kita nak cerita dengan dia orang pun senang. Kalau jadi apa-apa kat kita pun dia orang boleh dengar. Lepas tu, where do I find my motivation? Kalau jadi something, where do I find something macam ni lah kan. Contohlah macam rasa tak boleh nak teruskan sesuatu kat mana. Yang sebenarnya benda tu semua dalam diri kita. Tapi kadang-kadang kita ni fragile tau. Kita tak mampu pun nak manage benda-benda ni. So kita kena ada strong support system yang boleh. Yang kita tahu kat mana kita nak dapatkan sumber-sumber kekuatan kalau jadi apa-apa kat kita. Okay. So Kak Yung rasa to conclude nak sambung ke tak tu sebelum kita pergi ke Q&A session. Nak sambung ke tak, tanya diri. Aku nak sambung ke tak? Diri sendiri tu. Sebab apa-apa yang jadi, kita yang kena hadapi. Kita yang akan pilih untuk kita. So nak ke tak? Okay, bila kita nak sambung, kenapa? Cuba tanya, kenapa nak sambung? Itu keperluan tak? Macam tadi, Kak Yung keperluan nak jadi lecturer. Tapi aku tak perlu. Ada semua orang, aku tak perlu pun, aku tak minat pun jadi lecturer. Aku nak kerja, aku nak duit cepat, aku kena kumpul ni, kena kumpul ni. So tanya diri kita, kemahuan kita. Okay, sebab itulah kita macam pilih, itulah kita punya jalan. Tanya benda-benda tu kat kita. Yang satu lagi, happy tak? Cuba tanya diri, kalau aku buat benda ni, happy tak untuk aku? Happy tak untuk family aku? Ada setengah orang, dia sambung mungkin kehendak family dia ataupun kehendak siapa-siapa lah. Tapi ask yourself, you happy tak buat benda ni? Sebab kalau kita happy buat sesuatu, kita akan seronok buat benda tu. Kita akan make sure benda tu habis. Tapi kalau kita rasa tak happy nak buat sesuatu, bayangkan kalau jadi sedikit pun, ada pun sedikit cabaran, kehalangan dalam study kita tu, kita tak nak teruskan sebab in the first place kita tak happy buat benda tu. So kita senang nak quit juga. Itu bagi Kak Yung lah. So Kak Yung rasa yang tu je lah yang Kak Yung nak share untuk Kak Yung punya pengalaman Kak Yung dari ijazah ke master ke PhD. So be kind to yourself, be happy. Okay? So kalau ada nak share something ke ataupun nak tanya soalan ke, apa-apa bolehlah utarakan dekat sini. Itu dia sedikit sharing daripada Kak Yung. So saya rasa sharing Kak Yung ni sangat menjawab apa yang bermain di fikiran pelajar-pelajar undergraduate ni, sebab kita orang macam nak sambung ke tak nak sambung, macam like kalau tapi kan dia macam kebanyakan macam di zaman sekarang ni lah, di zaman selepas pandemik ni kan, macam orang selalu terfikir macam even though kita ada master, ada PhD, kerja tu ada tak? Macam tu. Itu yang selalu bermain di fikiran. Okay, faham. Okay Kak Yung nak share sikit lah dengan Danish punya persoalan tu. Okay, bagi Kak Yung, kerja ni kita kata rezeki. Betul kan? Rezeki tu ada je kat mana-mana, insyaAllah. Okay, macam Kak Yung, ni Kak Yung share sedikit lah pasal Kak Yung Dulu sebab Kak Yung start thesis waktu tu starting PKP tau. Dan Kak Yung sangat risau. Aku nak kerja mana lepas ni? Macam
ada ke kerja untuk aku? Macam itu memang bermain di fikiran. Dan Kak Yung yakin adik-adik pun mesti fikir sekarang kan. Macam habis degree ni ada ke kerja untuk kita? Kita nak kerja apa? Boleh ke? Ada ke peluang untuk kita? Bagi Kak Yung, benda tu mungkin dia akan jadi susah lah. Sebab tu Kak Yung cakap tu juga cabaran dan halangan lah untuk kita dalam hidup. Tapi apa-apa pun kita kena yakin rezeki tu ada untuk setiap orang. Cuma cepat atau lambat kita kena yakin benda tu. In fact, macam Kak Yung, okay, kan tadi Kak Yung cakapkan goal kita boleh berubah-ubah. Okay, kenapa Kak Yung nak sambung PhD? Salah satu motivasi dia Kak Yung nak apply lecturer. Tapi waktu pandemic start, kebetulan bulan 5 tahun lepas, Kak Yung dapat offer untuk kerja company. So Kak Yung di CEO company tu give me a phone call and then dia nak recruit Kak Yung kerja. Tapi dia tanyalah kita punya skill apa semua kan. Macam tadi kan Kak Yung cakap, Kak Yung risau juga bila tukar bidang. Ijazah Kak Yung kan geoinformatik. Master dengan PhD Kak Yung buat remote sensing. Tapi nak dijadikan, orang cakap nak kata rezeki juga kan. CEO company tu cakap sebenarnya dia tengah mencari engineer yang ada dua background, which is geoinformatik dengan remote sensing. So Kak Yung rasa mungkin rezeki Kak Yung tepat pada waktu tu, walaupun despite the PKP, Kak Yung tahu Kak Yung tak boleh nak travel pergi mana-mana, Kak Yung tak sempat pun, tak tahu pun macam thesis pun tak siap lagi, nak apply kerja pun tak tahu lagi kat mana. Tapi macam Kak Yung cakap lah, rezeki tu dia tak pernah salah alamat. So yakin ada sesuatu untuk kita yang kita tak tahu. Tapi dalam masa yang sama kita kena usaha untuk dapatkan apa yang kita nak, capai apa yang kita nak, dan jangan takut sangat pasal kerja. InsyaAllah memang ada. Jangan takut sangat benda tu. Yang penting cuba usaha, try apply kat mana-mana yang kita nak, kita suka, mesti ada untuk kita. Betul. Saya setuju apa yang Kak Yung cakap. Yang penting usaha tangga kejayaan. Betul Kak Yung? Betul Danish. Tepat. Jadi saya nak buka sesi Q&A ni kepada pelajar lain. Jika ada soalan, boleh nak tanya direct ataupun nak chat pun boleh. Jadi saya buka sekarang. Hello. Hello. Sila. Okey. Saya ada persoalan. Jangka masa untuk PhD berapa tahun ya? Jangka masa untuk PhD setiap orang lain. Maksudnya dia ada minimum, maksimum. Selalunya minimum dalam tempoh 2 tahun setengah, 3 tahun. Yang orang cakap optimum 4 tahun lah. Kalau UTM 3 tahun. Tapi depend kepada nature of research kita. Macam Kak Yung sekarang, Kak Yung dah 5 tahun setengah. Okey, adalah sebab-sebab yang tertentu pada awal-awalnya Kak Yung punya data ada tak dapat setahun baru dapat data. Sebenarnya semua depend kepada kita punya nature of research. Macam mana nak dapatkan sesuatu. Maksudnya nak dapatkan data, senang ke tak. Tapi kalau macam soalan yang diutarakan, selalunya research PhD ni selalu orang buat dalam 3 ke 4 tahun lah yang optimum lah, yang normal length dia. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi saya buka lagi kepada pelajar lain. Kalau ada nak bertanya soalan, ini je masa yang ada. Jadi sila gunakan masa yang ada ni. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya nak tanya, UTM ada fast track, but then saya tak confirm fast track tu macam mana dari segi prosedur dia. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua, adakah senang as a student PhD untuk dapatkan tajaan dari segi beasiswa? Okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, untuk soalan pertama, fast track. Okay, fast track ni sebab Kak Yung bukan first hand experience dalam fast track, tapi Kak Yung ada ramai kawan yang buat fast track lah. Okay, prosedur dia, ni secara brief Kak Yung bagi tahu prosedur untuk fast track. Okay, once you dapat first class degree, then you boleh apply dekat you punya fakulti. Apply kat fakulti nak sambung secara fast track. Then adalah borang yang kita kena isi dan dia akan jalankan interview. Dia akan tengok kita ni layak ke tak untuk dapat fast track. Fast track PhD tu. Dan mostly memang dapat lah kalau first class degree tu lah. Okay, tu yang first. Okay, yang second tadi
Beasiswa kan. Okey. Macam waktu Kak Yung dulu, bagi Kak Yung sangat senang tau sebab dulu Kak Yung boleh dapat beasiswa My Brain, which is sebenarnya tak ada proses interview apa pun, dia macam kalau kau apply memang kau dapat macam tu. And then dulu juga ada MARA tau, dulu ada MARA. Okay, MARA ni juga Kak Yung dapat beasiswa MARA tu disebabkan Kak Yung ambil kelas kan waktu master kan. So pointer Kak Yung dapat tu okay, which is first class. So dia tukar Kak Yung punya pinjaman kepada, kita panggil pinjaman boleh ubah. So Kak Yung hanya perlu bayar 20% je daripada jumlah beasiswa. Itu dulu Tapi bagi Kak Yung sekarang, My Brain dah tak ada. Okay, itu salah satu dah susah lah. Dah susah. Lepas tu tak silap Kak Yung, MARA start tahun lepas dia buka semula. Sebab dalam 2 ke 3 tahun lepas dia tutup tau. Dia tutup beasiswa MARA ni. Which is pinjaman. Okay, tapi sekarang pinjaman MARA pun dah boleh buat. Bagi Kak Yung untuk dapat full beasiswa tu, full scholarship, bagi Kak Yung susah, memang sangat susah, tapi ada pengurangan. Contohnya kalau UTM dia keluarkan, dia ada beasiswa zamalah, which is setiap SEM atau setiap tahun kita ada achievement lah, kita mungkin kena publish paper ke, untuk setahun tu kena ada satu paper untuk kita keep dapat beasiswa tu. So tu tu orang cakap salah satu sumber lah mana kita nak dapat beasiswa. Sebabkan memang susah, tapi UTM ada buka peluang. Dia buka peluang Zamalah, lepas tu kita ada panggil satu NPF tau, National Postgraduate Fund, which is dia kurangkan yuran. Maksudnya kalau yuran kita 3,000, dia bagi pengurangan 1,000. So kita kena cari lagi 2,000 je untuk backup. Tapi 2,000 tu sebenarnya still banyak kan. Tapi apa yang kawan-kawan Kak Yung sekarang buat, diorang buat pinjaman MARA lah. Sebab kalau pinjaman MARA, dia banyak juga dapat tau. Yuran, lepas tu dia ada elang buku. Betul, setiap bulan dia akan bagi RM800 untuk perbelanjaan. Bagi Kak Yung, pinjaman okey lah untuk kita survive kan. Tapi along the journey, you boleh cari beasiswa. Contohnya ada yayasan yang untuk setiap negeri. Selalunya yang macam tu lah, yayasan untuk setiap negeri, beasiswa negeri lah dia akan buka. Dan in fact dekat Johor pun selalu ada yang dari TMJ lah, yang dari istana punya beasiswa. Dia selalu buka lah. Tapi kita apply lah. So sepanjang you punya postgraduate journey ni, cuba cari sumber-sumber yang boleh untuk you dapatkan scholarship. Sebab scholarship tak semudah dulu. Dulu mudah sebab diorang nak galakkan ramai graduan master dan PhD. Which is Kak Yung rasa itu macam advantage dan privilege lah untuk pelajar-pelajar dulu. Macam Kak Yung lah, sekarang dah student veteran. Tapi sekarang dia dah jadi salah satu orang cakap kekangan jugalah untuk student sekarang sebab makin ramai student yang pandai, makin ramai student yang sambung. So dia macam persaingan juga untuk dapatkan beasiswa tu. So Kak Yung harap menjawablah soalan adik tadi. Lepas tu ada soalan kat sini, pernah tak rasa burn out yang teramat and feel like you want to make a full stop? Okay. Soalan ni sangat good question sebab burn out tu kan sangat selalu rasa tau, especially bila kita rasa macam kita tak capai apa yang kita nak. Sebab tu Kak Yung cakap be kind to ourselves, kita kena jadi baik kat kita tau. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu nak capai sesuatu dan kita tahu perjalanan master PhD ni tak mudah, so kita selalu akan rasa macam kau kena capai benda ni, kau kena capai benda ni, kau kena buat benda ni. Bila kita terlalu force diri kita, lama-lama kita tahu kita dah sampai limit tau. Kita cakap kita dah sampai limit. Waktu tu kita akan sangat burn out. Kalau you menangis itu normal. Dan feel like you want to make a full stop. Okay, in fact waktu Kak Yung SEM 7, Kak Yung ada satu experience lah, which is sebenarnya kita panggil black face lah dalam PhD journey. Waktu tu Kak Yung buka je laptop kan. Kak Yung rasa Kak Yung tak boleh nak menulis sebab Kak Yung tak ada idea. Lepas tu bila Kak Yung nak tulis pun Kak Yung rasa macam sebenarnya apa yang aku nak capai buat benda-benda ni. Kak Yung nangis depan laptop. Kak Yung rasakan benda tu macam kau kenapa lah macam tu, kadang-kadang sampai rasa macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita rasa sedih, kita memang sedih, kita tak happy puas kita. So Kak Yung rasa macam okay, mesti ada something yang Kak Yung rasa macam okay, ada tak kena ni. Tambah-tambahkan contoh katalah kawan kita publish paper, kita tak ada apa-apa lagi untuk SEM tu, kita akan rasa sangat
down tau. Dan waktu tu kita akan macam we will force ourselves untuk try capai apa yang orang lain capai juga. Itu sebenarnya paling toxic untuk student, tak kisahlah undergraduate ke postgraduate ke, kita rasa macam kita kena sama dengan dia. Bagi Kak Yung, kita kena jadi diri kita, kita ada kita punya timeline sendiri. Tapi yang pasti kalau kita sihat, kita tengok dia publish paper, kita pun okay, aku kena publish paper, aku pun kena buat benda ni. So kita kena cuba positifkan diri. Kita kena, kadang-kadang bila negatif-negatif ni terlalu berkumpul kat kita, itu yang buat kita burn out tau. Sebab kita tak be kind, kita tak kind to ourselves. Kita rasa macam kita kena force diri kita. Bila you buat benda tu, itu yang buatkan you rasa nak stop. Dan in fact Kak Yung pun pernah cakap lah dengan supervisor Kak Yung nak stop. Kak Yung waktu tu dia sangat risau. So apa pun, if anything happens to you, try to reach out dekat orang yang you percaya ke macam Kak Yung. Kak Yung akan cuba tanya supervisor lah. Kadang-kadang kita rasa macam kita je ada masalah tau. Okay, sebab tu penting dan bagus juga bila kita cuba, kan tadi kami cakap kan kita long and lonely journey. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh cuba cari kawan, kalau boleh kan kita cari kawan yang buat research sama-sama dengan kita. Sebab when we talk to this person, these people, bila diorang pun cerita pengalaman diorang, sebenarnya kan baru kita tahu, oh bukan aku seorang je ada masalah ni, orang lain pun ada masalah ni. Sebenarnya waktu tu baru kita rasa, aku pada geng lah. Waktu tu kita akan sedikit sebanyak kita akan heal dan kita akan rasa macam okay, I'm not alone. Itu sebenarnya yang kita perlu. Kadang-kadang kita bukan nak orang selesaikan masalah research kita pun. Kadang-kadang kita nak moral support daripada orang. Dan bagi Kak Yung, family paling banyak bagi moral support. Tapi when you want to talk about research, you have to go to someone yang faham juga nature research. Contohnya, your supervisor, your post-supervisor and your clique in lab. Dekat lab tu, sebab dia pun buat benda yang sama dengan kita. Okay, tu kalau menjawab pernah tak rasa burn out? Ya, pernah banyak kali. Yang teramat memang nak stop, memang bermasalah, asyik menangis. Tapi sebab tu kan yang cakap, kita lonely sebab apa? Kita yang kena decide. So bila kita tahu kita macam tu, kita yang kena cuba positifkan diri kita dan cuba cari orang-orang yang kita rasa boleh bagi support dekat kita. Okay? Okay, ada soalan dari Auni Diana. Boleh ke kalau dari master di pertengahan jalan kita boleh lompat ke PhD? Andai kata kita punya result bukan first class degree. Okay, ini kita panggil convert. Okay, in fact Kak Ina ada seorang kawan. Dia sambung macam biasa, konvensional, tapi apa yang jadi kat dia macam ni tau. Waktu dia present progress, okay, macam Kak Yin punya course, setiap SEM kita orang kena present progress master ke PhD lah. Okay, dan bila someone ni dia present dia punya kerja, panel cakap macam ni, awak ni dah macam PhD ni, awak punya ni dah bukan tahap master ni. Why not you try to go for conversion lah, maksudnya convert master dia tu kepada PhD. So dia kena buatlah hantar proposal, ada macam kita panggil macam assessment lah, sama ada master dia ni layak tak untuk lompat kepada PhD. Dan kalau dia lepas stage tu, dia dapatlah sambung kepada PhD. Sebab kadang-kadang sebab nature of research tu terlalu berat. Kalau macam master kita tu terlalu macam banyak benda yang kita nak selesaikan ataupun objektif dia berat macam PhD ke apa, so kita boleh convert. So menjawab soalan Auni Diana ni, tengah jalan boleh ke lompat ke PhD? Boleh. Dan sebab waktu tu Kak Yu rasa result kawan Kak Yu pun bukan first class degree, tapi sebab master dia berat dia seakan-akan PhD. So he tried to convert his research to PhD dan yes, dia dapat convert. So maksudnya lebih cepatlah dia punya perjalanan tu. Okay, ada lagi tak soalan? Ada soalan Kak Yung daripada Mirza Hussein Sabki. In English, Doctor. Dr. Fatin, any advice on how to choose a good supervisor? In your opinion, what is the criteria that we should look for in a supervisor? Okay. Thank you, Mirza Hussein. Okay. Yeah, thank you, Mirza. Okay, thank you for the question. A really good question. Okay, memilih supervisor. First, okay, apa yang Kak Yung buat? Okay, what I did lah dulu. Sebenarnya kita kena survey. Kita survey dulu daripada senior-senior kita.
Okey, kita survey, maksudnya kita cuba tanya adakah supervisor ni boleh tak tolong dari awal sampai habis kita punya research, adakah dia boleh membantu. Dan sometimes ada supervisor yang dia okey tau untuk macam kalau dia tahu studentnya ada masalah kewangan ke apa kan, dia boleh tolong dari segi kewangan. Contohnya dia bagi kerja untuk kita survive monthly. So setiap bulan tu kita boleh dapat duit lah daripada supervisor kita ni. So kita first kita cuba tanya dengan senior-senior kita, okey tak supervisor ni. Kita try, orang cakap Ricky lah, try Ricky tanya dia okey tak. And then bagi Kak Yung, a good supervisor adalah someone yang dia boleh keep track of our research. Okay, macam Kak Yung punya pengalaman sendiri, okay, in fact Kak Yung rasa benda ni at first Kak Yung rasa aduh kenapa supervisor nak tahu weekly progress membebankan lah. Okay, tu Kak Yung punya mindset. Kak Yung rasa benda tu membebankan. So Kak Yung rasa macam sebenarnya apa kriteria good supervisor Waktu tu Kak Yung tertanya jugalah so along the journey tu. So I try to talk to my friends lah. Cakap lah, letih lah weh tiap minggu kena present progress, kena cakap itu, kena macam at least bagi maklumat ni apa yang kita dah buat, apa yang kita belum capai. And then apa kawan Kak Yung jawab, dia buat macam ni. Bestnya tiap minggu jumpa supervisor. Akak dah 3 bulan tak jumpa supervisor sebab supervisor busy. Okay, so bagi Kak Yung, a good supervisor juga adalah dia boleh keep track. Walaupun dia busy macam mana pun, dia still apa orang cakap, ambil berat tentang kita punya progress. Dia keep track of our sebab lain supervisor pun kita kena tahu dia pun manusia biasa. So dia pun ada cara dia sendiri untuk supervise student. So kita sebagai student kita pun tak tahulah dia akan jadi macam mana in the future ke apa kan. Tapi at least what we can do, kita try survey dulu, tanya dia ni style yang okey tak untuk supervise kita dan kita selesa tak untuk bincang ataupun suarakan apa kita punya, kita punya discomfort ke, kita rasa itu ke, kita rasa ini ke, kita boleh talk freely to our supervisor. Sebab bagi Kak Yung kadang-kadang apa je yang negatif kita rasa tu dalam kita punya research, bila kita boleh sembang, kita boleh cakap benda tu dengan supervisor yang betul-betul tahu sebab dia pernah lalui stage macam kita juga. So sometimes dia juga adalah apa orang cakap, the people yang boleh tolong selesaikan kita punya masalah dan juga dia boleh juga tolong bagi semangat untuk kita. Kalau kita rasa macam biasalah bila supervisor dia akan push tau, dia akan push sebab dia nak make sure kita on track kan. Biasalah kalau in fact adalah lecturer Kak Yung pernah cakap, diorang dulu pun pernah gaduh-gaduh dengan supervisor ke apa, tapi dia macam ibarat love-hate relationship macam tu lah ibaratnya lah. Tapi ada je yang tak ada masalah pun dengan supervisor, tak ada masalah, boleh bincang. So a good supervisor is bila kita rasa kita boleh bila kita rasa dia boleh make sure kita on track dan kita boleh bincang any problem atau Kak Yung termute tu. sorry. Baru termute. Ya ke, okey. Menjawab ke? Ya, saya rasa menjawab soalan ni. Okey. Hopefully menjawab lah. Jadi kita pun ada masa lagi 3 minit je. Jadi kita akan buka untuk soalan yang terakhir jika ada. Jadi Atau kalau nak share ke apa-apa boleh je. Maknanya dah tahu ada point Kak Yung yang korang nak bangkang ke, tak setuju ke atau nak share ke, Kak Yung open. Open for discussion. I'm open for two-way communication. ada ke? Ada siapa yang nak two-way communication dengan Kak Yung? Dekat Kak Yung ada ke yang hantar private message ke? Open je kot kat sini. Faham, terima kasih sama-sama. Jangan baca. Soalan tak ada kot sini. Soalan tak ada Okay. Soalan tak ada kot. Ada ke yang Kak Yung terskip ke? Ya. Kak Yung ada terskip apa-apa ke? Ada ke? Ada siapa lagi nak tanya-tanya ke? Saya rasa Danish ke nak tanya apa-apa?
Oh, saya dah tanya dah tadi. Saya pun sedang memikirkan sama ada nak sambung ke tak, sebab kami daripada Okay. fakulti kami ada satu program dinamakan PRISM. Sorry, Danish fakulti apa Sorry. Kejuruteraan kimia, School of Chemical Energy Engineering. Okay. Okay, so kami ada satu program baru yang dibuat, iaitu program PRISM, which is PRISM, okay. program sarjana muda, sarjana. Sarjana, maaf ada suara hantu gitu. Tak apa. Biasa tu. Sarjana muda, sarjana maksudnya selepas kami habis degree, kami boleh teruskan di peringkat sarjana hanya ambil masa setahun saja. Maksudnya kami teruskan lagi setahun dan kami dapat master dan degree. Itu program yang baru, iaitu tapi untuk for elective kami kena ambil elective. Tapi elective tu adalah peringkat master punya study. Okay. So jadi dan requirement untuk kita boleh cut credit ke master tu adalah sekurang-kurangnya kena dapat B. Bila dah dapat B, baru boleh boleh cut credit untuk sama master. That's why master tu jadi setahun je. Oh, okay, faham. Tapi waktu tu dalam tempoh Danish tengah buat degree lah. Macam tu ke? Maksudnya fourth year tu tak sama macam pelajar fourth year yang lain. Kita punya kod dia dah jadi yang master punya. Okay. Kita akan belajar dengan student master. So kita kena dapatkan at least B untuk kita proceed ke master tu yang boleh ambil setahun je. Tapi in case kalau kita ambil kita punya elective tu tak dapat B, contoh kita dapat B minus, so kita tak boleh nak cut credit lah. So jadi master kita tu akan sama macam orang lain yang ambil master. Macam tu. Tapi degree-nya habis ke tak? Degree-nya habis, maksudnya Okay. ya habis degree, lepas tu lagi setahun habis master pula, macam tu. Okay. I think that's a good Short. tip lah sebenarnya, sebab sebenarnya macam ni tau. Kak Yung punya before ni pun kita memang ada yang setahun je tau. Setahun je master. Okay, even kat UTM pun sebenarnya Kak Yung ditawarkan master setahun. Tapi disebabkan biasalah kita kan akan ikut supervisor juga kan. So dia nak tambah itu, tambah ini. So Kak Yung jadi setahun setengah Kak Yung punya master. Tapi sebenarnya setahun tu memang ada je Danish. Setahun tu memang ada tapi bagi Kak Yung kalau yang apa PRISM dia punya program. PRISM. So do you want to try? So Kak Yung rasa tak why not? Betul. Kan? Sebab Why saya not? pun terfikir sebab sekarang ni zaman-zaman sekarang ni kita punya persaingan antara satu sama lain pun dah makin tinggi. Ya, So why betul. not kita level upkan diri kita untuk Yes. at least the master, so at least insyaAllah lah peluang kita tu semakin tinggi lah macam tu. So saya rasa memang program tu program yang bagus dan saya pun rasa macam nak cuba. Ni yang UTM punya Betul, UTM. UTM Ya. Okay, Kak Yung rasa kalau ada benda-benda macam ni, peluang-peluang macam ni, go for it. Sebab macam ni lah kita fikir, benda tu tak merugikan kita pun. In fact, kalau kita betul-betul perform, lagi kita boleh level up. Dan macam tadi Kak Yung cakap lah, kalau benda tu you really want it, go for it. Nak kan? Mahu kemahuan kita. Kita nak tak benda tu? Kalau macam Danish kata, okay, program ni baik, aku nak try. Okay, aku nak try tu maksudnya Danish memang nak benda tu. So, yes. So Kak Yung sokong, go for it. So itulah sharing daripada saya sikit. Okay. Kita ada soalan. Oh, ada soalan? Okay. Soalan ni tanya, Kak Yung, dulu masa degree Kak Yung pilih tajuk PSM macam mana dan spesifik subjek apa? Sebab saya pun degree in geoinformatik. Okay, hi Junior. Okay, macam ni. Sebenarnya waktu PSM, okay, dulu waktu zaman Kak Yung sebut dulu tau sebab Kak Yung student veteran, sorry tau. Okay, waktu Kak Yung zaman Kak Yung degree tahun 2009 ke 2013. Okay, tahun 2012 Kak Yung start PSM 1. Dulu memang Kak Yung tak tahu macam mana nak pilih supervisor memang tak tahu benda ni. Tapi to make it fair, kita orang, ni depend kepada kos jugalah. Penyelaras dekat fakulti Kak Yung, okay, what he did macam ni. Kelas Kak Yung ada 40 orang, dia divide, dia kata setiap 4 orang, 4 orang, setiap 4 orang ni supervisor lain-lain. Sebab
Sebab biasalah bila kita ada orang cakap favorite lecturer, semua orang nak pergi dengan dia. Semua orang nak buat dengan dia. Okay, itu benda tu normal and you guys pun tahu benda tu. So, penyedaras kita orang dia nak fair, dia buat 4 orang, at least seorang lecturer maksimum 4 orang student. Okay, so macam mana Kak Ayung pilih tajuk PSM ni? Dia depend. Macam Kak Ayung punya supervisor, dia memang dah ready 4 tajuk. So 4 orang kita orang, dia bagi setiap satu tajuk macam mana yang kita orang okey untuk buat. Okay, itu maksudnya menjawab soalan Ifah ni, Kak Yung tak pilih lah tajuk PSM Kak Yung tu diberi. Okay, kita punya tajuk boleh kita propose ataupun diberi sebab ada certain supervisor dia rasa dia nak buat projek ni, so dia perlukan student untuk dapatkan literature review benda ni, data, analisis, result, paper apa semua nanti kan. Okay, so untuk kes Kak Yung, supervisor bagi tajuk. Tapi kalau lah katalah kita ataupun contohlah macam adik Ifah kan rasa macam ada tajuk nak buat, rasa nak buat benda ni, boleh discuss dengan supervisor, benda tu tak ada masalah. Okay, kadang-kadang memang supervisor boleh bagi tajuk, ada certain supervisor dia suka kita propose tajuk. Dan kita try negotiate lah, kita try bincang dengan dia, boleh ke tak buat benda ni. Dan spesifik subjek apa, okay, spesifik, nak kata spesifik subjek, tak ada. Kalau subjek ni maksudnya subjek yang dalam kelas ke? Ke subjek untuk research? Kalau subjek untuk research memang Kak Yung punya supervisor bagilah. Untuk kes Kak Yung waktu PSM dulu. Okay, ada lagi. Okay, menjawab. Thank you. Okay. Ada lagi satu soalan. Dia tanya, Kak Yung nak tanya jika saya sambung fast track, adakah saya berpeluang buat fast track PhD ke luar negara? Okay. Setahu Kak Yung, okay, sorry kalau benda ni beyond Kak Yung punya knowledge tapi sebabkan kawan-kawan Kak Yung yang buat fast track ni, diorang tak silap Kak Yung lah sebab dia bawah UTM tau. So dia macam ada kontrak untuk kerja dalam negara. Itu apa yang Kak Yung tahu zaman Kak Yung tau. Untuk yang latest zaman sekarang ni, I have to check lah. Sorry for this question, Zikri Irfan. Kak Yung rasa kalau nak buat fast track PhD ke negara macam I think not possible sebab selalunya fast track ni dia dalam kita punya institusi. Contohnya kalau lah kata Zikri sambung dekat UTM, so dekat UTM lah you punya validnya nak buat fast track tu, bukan dekat institusi lain. So itu kalau ditanya pendapat Kak Yung lah dan apa pengalaman Kak Yung dengan sudut-sudut fast track yang sekeliling Kak Yung lah. So harap menjawab lah soalan Zikri. Betul-betul. Saya pun dengar kalau kita buat construct mesti dalam institusi tu juga. Ya, betul. Okey, ni ada lagi soalan. Dia kata, Akak fast track PhD ni untuk research PhD je ke? Ya, fast track memang dari degree terus ke PhD. Sebab tu kita panggil fast track, dia macam yang cakap shortcut lah kan, shortcut sikit. Tapi dia memang untuk PhD je lah sebab kalau master, it's like you pergi conventional method lah, cara yang biasa. So, menjawab soalan Nur Ain Zulkifli, fast track PhD ni memang untuk research lah, research PhD. Mantap soalan daripada Nur Ain Zulkifli. Okey, ada lagi soalan, research PhD bukan top course PhD. Okey, tadi yang Kak Yung cakap full research, top course, mix semua tu adalah master tau. PhD memang full research. PhD only full research. Dia tak ada kelas. Macam ni, PhD dia masih ada kelas tapi dia adalah mode research. PhD research saja tau. Dan PhD dia ada dua. Dia ikut cara kita hasilkan, our end product lah. Ada thesis tu pula secara conventional method ataupun thesis by publication. So dia punya sepanjang PhD dia tu dia hanya publish paper. So nanti dia compile paper tu sebagai end product dia untuk dia graduate dan bergelar doktor lah untuk PhD dia. So, menjawab soalan Nur Ain Zulkifli, research PhD bukan top course PhD. Tak ada top course PhD tau. Top course tu hanya untuk master. Okay, ada lagi soalan? Lagi ke? Siapa nak tanya soalan? Kat chat pun dah tak ada. Kat chat pun tak ada. Secara private pun tak ada. Okay, saya rasa itu sahaja kot. Jadi, saya rasa saya mewakili semua. Berterima kasih sangat dekat Kak Yung sebab semua sharing Kak Yung tu saya rasa dah ada serba sedikit yang membuatkan kita macam
Betul juga apa Kayun cakap ya. Betul juga. Jadi macam soalan-soalan yang bermain di fikiran kita orang tu semua terjawab lah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Yo atas kesudian untuk membuat sharing ni. Okay. Terima kasih Kak Yo. Terima kasih juga untuk semua. Terima Okay, kasih. good luck semua. Good luck juga untuk Kak Yo. Okay, thank you. Kalau saya dapat jadi student lecturer Kak Yo kan best. Oh, okay. Doakan kami dapat lecturer lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay, thank you semua. Good luck. Okay Kak Yo. Okay. Jadi kita punya program untuk hari ini pun dah tamat, telah sampai ke penghujungnya. Jadi kita akan teruskan ke sesi mengambil kedatangan di mana yang ditunggu-tunggu sangat oleh semua pelajar iaitu merit anda kan. Jadi silalah scan QR code. Sila scan. Jadi kita akan bagi masa selama 5 minit untuk QR code ni.